Maka hasil muzakarah mengatakan pendapatan daripada Atomi adalah halal. Menjalankan bisnes Atomi adalah harus dan sepatutnya dalam pandemik sebegini, bila kita ambil masalah yang itu ramai orang hilang pendapatan, ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang yang bisnes tak jalan, ramai orang dan sebagainya, maka bila kita ambil masalah itu, maka mereka kata memang sepatutnya disokong dan diberikan galakan supaya mereka ini datang beramai-ramai orang Islam, kita kuatkan jemaah Islam dalam Atomi. Itu hasil daripada muzakarah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dan saya nak berkongsi baru-baru ini viral lagi kisah Dreamy Foundation yang digerakkan oleh Pak Hanggil, CEO Atomi, yang dikatakan menjalankan kerja-kerja kristianisasi dan kerja-kerja amal. Perkara ini telah dibangkitkan dan kini dibangkitkan kembali oleh pendakwah dan ilmuwan berkenaan pandangan mereka tentang Dreamy Foundation. Dan pada masa yang sama, ramai juga pendakwah dan ilmuwan dalam negara kita memberi pandangan berbeza atas beberapa faktor maslahah umum. Jadi, okey ke tak si Atomi ni sebenarnya? Mari kita lihat. Dan sesungguhnya ketahuilah, mereka semua ini, iaitu pendakwah dan ilmuwan, memberikan pandangan mereka kerana sayangnya kepada agama dan akidah. Sebenarnya, persoalan-persoalan berkenaan dengan perniagaan dengan umat bukan Islam atau yang belum Islam, dan bagaimana mereka menggunakan hasil keuntungan, ke mana perginya hasil kewangan mereka itu daripada hasil urusan perniagaan ini, telah lama dibahaskan oleh ulama-ulama pakar fiqh dan muamalah di peringkat antarabangsa, yang di mana mereka ini adalah ahli dalam urusan perniagaan serta hukum hakam. Kita hormati semua pihak, kita sayang kepada semua pendakwah kita, ilmuwan kita, dan sedangkan dalam Islam kita juga ada 4 mazhab, meraihkan perbezaan pendapat secara harmoni dan terus berpegang teguh kepada akidah. Dan untuk berlaku adil kepada semua, mari kita lihat sebenarnya apa yang sedang berlaku ataupun apa yang sedang dilakukan Pak Hanggil. Baik, mari kita Google, mari kita hayati Wikipedia. 56.1% rakyat Korea tidak ada pegangan agama ataupun apa-apa kepercayaan. Negara Korea dikatakan sedang menghadapi situasi di mana belia mereka di kalangan umur 20 tahun hingga ke 29 tahun, 65% daripada mereka ini tidak mempunyai apa-apa pegangan agama. Diulang suara, 65% ya, tidak ada apa-apa pegangan agama. Bancian ini dilakukan pada tahun 2015, di mana ketika itu rakyat Korea berjumlah 51 juta. Maka lebih kurang 29 juta rakyat mereka tak ada agama. Dan Korea sebenarnya juga menduduki tangga ataupun tempat ke-10 tertinggi di dunia untuk kes bunuh diri kerana pelbagai faktor, antaranya adalah ledakan pengaruh selebriti dan pop culture yang amat dahsyat. Dalam satu penulisan, generasi belia di Korea dilabel sebagai give up generation. Mereka ini menghadapi tekanan hidup yang melampau yang dijangka akan berlarutan hingga 7 generasi. Mereka tak nak kahwin, tak nak ada komitmen, tak nak ada zuriat, tak nak ada anak-anak kerana bebanan kehidupan dan kos yang terlalu tinggi. Jadi, boleh tak bayangkan apa yang sedang dihadapi oleh belia dan apakah tahap kehidupan di Korea? Majoriti tak ada agama, hidup dalam tekanan, kes bunuh diri yang sangat tinggi, dan apa sebenarnya mereka perlukan? Pak Hanggil hanya kenal Kristian. Umat Islam di Korea hanyalah seramai 200,000 orang berbanding dengan 51 juta rakyat di negara mereka. Jadi Pak Hanggil melihat sebagai medium penyelamat anak bangsa, sebagai seorang negarawan, orang yang berjaya, rakyat negara Korea perlukan pegangan agama. Atomi dimulakan Pak Hanggil pada 10 tahun lalu tanpa mengenal Islam. Tapi tahukah anda, setelah Atomi mula dipasarkan di negara Islam, mereka baru mengenali keperluan halal dan patuh syariah. Selain daripada Malaysia,
Indonesia dan Turki menjadi pasaran seterusnya buat umat Islam, dan Atomi sedang mempelajari pasaran lokal iaitu pasaran Malaysia tentang keperluan patuh syariah, halal dan thayyiban buat umat Islam. Maka leader-leader Muslim, tokoh-tokoh agama, ilmuwan yang berada di dalam Atomi menjadi antara sumber rujukan mereka selain daripada Korea Muslim Federation. Dan kalau anda lihat produk-produk Atomi yang dimakan ataupun kegunaan untuk keperluan memang lengkap dengan CJ halal. Persoalannya, adilkah buat mereka, buat Atomi yang baru nak memahami keperluan umat Islam ini dihukum? Kita cuba tanya diri kita, sudahkah kita selidik dan dapatkan maklumat terus ke pejabat Atomi Malaysia Sdn Bhd? Dah cek ke belum bagaimana kaedah pembagian keuntungan mereka? Tahukah anda bahawasanya Atomi Malaysia dimiliki oleh rakyat Malaysia dan salah seorang daripada director dalam syarikat ini adalah umat Islam? Persoalan seterusnya, salahkah mereka menggunakan hasil perniagaan mereka ini untuk bantu rakyat negara mereka yang sedang hadapi kehidupan? Berdakwah buat 29 juta rakyat Korea yang tiada pegangan agama daripada membunuh diri. Kenapa kita tak sahut ini sebagai satu teguran untuk kita berdakwah? Adakah menghukum orang yang tidak kenal Islam untuk mengenal Tuhan itu adalah cara kita? Yang kurangnya kita, kerana kurangnya rasa ingin melihat dengan hikmah, kerana terlalu mudah menjatuhkan hukuman. Satu kenyataan yang tidak dapat kita nafikan, setiap hari kita berurusan dengan produk dan perkhidmatan daripada syarikat yang bukan Islam ataupun belum Islam, dan hasil keuntungan mereka ini juga digunakan untuk pelbagai tujuan. Kita tengok daripada telefon bimbit, platform social media, kereta, pakaian, rangkaian fast food. Ke manakah hasil keuntungan itu disalurkan? Semua ini sebenarnya telah pun dijawab oleh alim ulama, pakar fiqh muamalah di peringkat antarabangsa. Silalah dapatkan maklumat, dan perkara ini telah pun diputuskan. Hingga di zaman Rasulullah juga, Rasulullah berurusan dengan orang-orang Yahudi untuk tujuan perniagaan. Semoga Allah anugerahkan hidayah buat kita semua. Seandainya ini baik buat kita, semoga Allah permudahkan. Seandainya tidak baik, semoga Allah jauhkan. Pilihan di tangan kita. Mana produk Muslim? Persoalan dia, bila Muslim terlibat? Be fair lah. Bagilah saya masa untuk saya beri peluang, untuk saya ada dapat pengaruh dalam Atomi Malaysia supaya saya boleh buka peluang kepada kilang-kilang orang Islam kita letakkan produk dalam Atomi. Berilah saya peluang. Jangan nak hentam saja, tak nak tengok ke orang-orang Islam kaya. Berikan saya masa. Sebab apa? Sebab dalam Atomi buka peluang untuk sesiapa untuk masukkan apa-apa produk. Kita tengok lagi. Okey? Kita pergi ke my office, kita pergi balik dekat my Atomi, kita pergi balik resources. Okey, saya nak tunjuk. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, biar sampai faham. Saya buat ni tuan-tuan dan puan-puan sebab saya nampak peluang. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan rebut peluang ni. Kalau orang Cina dah rebut dah kaya raya, saya nak kita pun kaya. Kan? Apa yang tak betul kita betulkan, apa yang sengit kita luruskan. Kan? Bukan kita ni degil, tak, kita buat sama-sama. Saya tak boleh buat benda ni tanpa tuan-tuan dan puan-puan memberi sokongan. Okey. Kita tengok application establishment, product price, division. Saya ada benda saya nak tunjuk kat tuan-tuan kejap Mana? Line change, Atomi, pasal produk produk ni. Aduh, kejap Sebab dia banyak jadi saya kena scroll satu-satu. Harap-harapnya tuan-tuan bersabarlah kan. Commission. Ni dia. Form 48. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengok sini Tengok.
Ini adalah borang untuk sesiapa sahaja rekomenkan produk untuk dimasukkan dalam mall Atomy untuk dinilai oleh komiti Atomy. Okey, untuk dinilai. Mana produk orang Islam? Kenapa dia orang tak hantar pada Atomy? Ini cerita dia. Sebab Atomy, dia bukan hanya produk daripada Korea saja. Dia ada konsep global source, global sales. Dia nak ambil produk, kalau produk tu dapat masuk dalam Atomy hari ini, katalah satu kilang orang Islam dapat masuk satu produk hari ini dalam Atomy. Atomy sudah ada 25 juta member satu dunia. Dia masuk melalui pintu Atomy, terus pergi dunia global. Satu kilang habis produk dalam 1 jam aja. Yang berlaku dengan hand sanitizer produk Malaysia kita. Mana produk orang Islam? Kalau orang tu jumpa saya, beritahu saya siapa yang nak dimasukkan, pergi suruh dia minta, isi form ni, tengok kriteria. Okey, siap. Product qualification certificate, mesti ada halal certificate, ataupun ada semua-semua ni certificate kan, dan factory. Dia ada kriteria lah. Atomy is a world class company lah tuan-tuan. Sebab apa saya buat dengan Atomy? Saya dah tak nak tersontot dah. Saya tak nak buat dengan company yang hari ni buka esok tutup dah. Company ini dah pun 10 tahun kilang di Korea, dah masuk bursa saham. Ada pula yang cari, tak ada pun Atomy dekat bursa saham Kuala Lumpur. Belum masanya. Baru tahun keempat kita beroperasi. Belum masanya. Okey? Jadi oleh sebab itu, kita tengok Atomy dekat dunia sudah duduk ranking yang ke-11. World class tau. Jadi oleh sebab itu, kita, itu semua cari. Yang doktor tu kan cakap, cari semua. Okey? Jadi, saya, demi Allah saya kata, saya telefon kawan saya, seorang ustaz yang ada kilang, okey, IMP di Kuala Kangsar. Okey? Saya boleh sebutlah Ustaz Ahmad Tajuddin, IMP. Telefon dia, dia guru saya. Okey, guru saya daripada umur saya 20 tahun, dia kenal saya. Saya kata, Ustaz buat dah beratus-ratus produk dekat kilang Ustaz. Ustaz fikirkan satu produk untuk saya bawa ke Atomy Ustaz. Satu produk. Allah produk apa dia? Nampak? Sebab di Atomy, dia kena meet the quality, dia kena ada R&D. Jadi kalau ada orang Islam kita, kilang orang Islam kita yang meet that requirement, masukkanlah. So jangan tanya kita, mana produk Muslim, mana produk Muslim. Apa kau buat untuk masukkan produk Muslim? Jadi kita kena lakukan sebegitu. Agenda Christianity digunakan sebagai sentimen terakhir untuk bunuh Atomy. Sampaikan pada orang dah mula, tersentap sekejap. Baik, mari saya cerita. Pada peringkat awal, Atomy bermula di negara apa? Negara-negara bukan Islam. Dan mereka tak faham Islam. 6 tahun, Atomy dah 11 tahun. 6 tahun mereka beroperasi di negara-negara yang bukan Islam. Dan mereka mengaut keuntungan juta-juta daripada negara-negara ini. Maka founder Pak Hanggil yang bersyukur kepada Tuhan, yang mana dia sudah pulih daripada kanser, bila dia berduit, sebab dia ambil kekayaan dia tu tadi, kekayaan dia ya, bukan duit syarikat ya, kekayaan dia tu tadi, sebab founder, kalau kita faham bagaimana syarikat, entiti syarikat itu dipisahkan, walaupun syarikat itu syarikat you tak boleh pergi ambil duit letak sana sini, tak boleh kan, dia mesti ada pengasingan. Jadi oleh sebab itu dia pun ambil masa tu binalah foundation. Jadi dia ni orang kuat agama. Okey, kalau ikut Dr. Yusuf Qaradawi, orang-orang yang kuat agama ni, dan bagi Dr. Yusuf Qaradawi, ulama besar dunia, mengkategorikan mereka-mereka ini sebagai ahli kitab.
bila dikategorikan sebagai ahli kitab, sebelihan dia kita boleh makan, perempuan dia kita boleh nikahi. Sebab tu jangan pelik bila kita pergi dekat luar negara, kita jumpa brother, tengok ini dia Kristian. Ini berlaku dekat luar. Kita kena tengok bagaimana Islam di luar. Jangan kita hanya jumut dengan fikiran Malaysia. Jadi di situ kita lihat, jadi dia sebagai orang ahli agama, kuat agama dia perform satu yayasan yang bantulah gereja dia bantulah dia punya budak-budak dia nak belajar, dia bantu. Semuanya berkisar kepada 6 tahun dia wujudkan yayasan tu untuk tujuan dia. Tak wujud pun lagi orang Islam dalam kategori dalam kelompok distributor, tak ada. Jadi dia belanjakan kat situ. Maka benda tu diletakkan di website global. Global ni website dunia atomi, bukan website Malaysia. Website dunia. Letakkan founder punya usaha apa semua. Malah dalam tu juga dia screenshot yang lain-lain. Kenapa tak berlaku adil? Ceritalah juga foundation tu pergi ke Sudan yang 97% Muslim dan membantu membina 100 buah sekolah di Sudan. Kan? Tak cerita itu. Tak pula nak cerita. Ambil pilih-pilih. Pilih cerita yang boleh bunuh atomi. Cerita yang atomi buat tak nak cerita. Apa motif? Kan? Jadi oleh sebab itu, bila dia mula masuk ke Malaysia, barulah dia faham, oh Islam begini, Islam begitu. Kan? Sehingga kan, Pak Hanggil ni dah biasa bercakap. Kalau ceramah dia quote Kristian punya quote dalam ceramah dia. Sehingga kan kita kata, kan Malaysia punya country atau Malaysia pesan kepada dia, sekarang kita dah masuk Malaysia ada orang Islam. Maka tolong jaga sensitiviti orang Islam. You dah tak boleh nak bercakap kod-kod Kristian macam tu, tak boleh dah. Kan kita dah masuk market orang Islam. Produk nak masuk kena ada halal. Maka dia buat sistem apa? Okey, sistemnya Atomi Malaysia adalah entiti yang berasingan. Atomi Malaysia adalah entiti yang berasingan. Maka bila nak form Sdn Bhd, seorang Korea, seorang Melayu. Datuk apa nama? Allah lupa, Abdul Rahman Allah. Datuk apa, tak apalah. Nanti kita tengok. Kan? Saya tu. Tapi seorang Melayu. Kan? Maka secara tak langsung, okey. Bila dah form company, jalanlah Atomi dengan seorang Korea dan seorang Melayu. Dan apabila berkembang, dan Atomi bermula tanpa pinjaman bank. Okey, sampai hari ini Atomi tak pinjam 1 sen pun duit bank. Okey, dan Atomi adalah sebuah syarikat SME. Dia bukan syarikat yang franchise, tak ada. Dia SME, entity dia alone. Maka apa yang dia lakukan? Dia lakukan bisnes. Bila nak lakukan bisnes, tengok apa produk yang nak dijual, order daripada Korea. Produk-produk jual, bayar tunai. Produk tu ambil, pasarkan dekat Malaysia. Bila pasar dekat Malaysia, dapat untung. Dan 1 sen pun keuntungan itu tidak dihantar kepada induk Korea, Atomi Korea. Sebab sistemnya ialah Atomi Malaysia bergerak berasingan dengan duit keuntungan, tak keluar 1 sen pun daripada Malaysia. Tetapi kalau nak beli produk, nak bawa masuk, kena bayarlah. Produk tu kena belilah, takkan dapat free kan. Yang itulah Korea, Atomi Korea akan dapat untung daripada produk tu lah. Kan? Bila pembelian produk yang nak bawa masuk, yang tu dia untung lah. Tapi daripada keuntungan yang dijual dalam Malaysia ni, takkan yang ahli jual apa semua, takkan ada keluar daripada sana dan tidak disalurkan 1 sen pun kepada mana-mana yayasan yang ada di luar. Jadi mananya kata? Mana katanya kita beri tanah, gerakan Christianity, missionary. Sampai saya kata, datanglah jumpa saya, datanglah mengopi dengan saya. Sampai sahabat saya dalam PPIM. Jomlah mengopi, telefon pun tidak.
Tapi duk hentam dekat Facebook bukan main. Saya dalam PPIM. Kan? Ajak, tak nak dengar. Datanglah mengopi supaya nak cakap apa? Nak cakap BMF. Habis. Yang Datuk apa ni, Datuk yang Melayu kita, kenapa saya lupa kan? Tolonglah bagi dekat ruang chat tu, bagi sikit, bantu saya. Kan? Lupa saya. Okey. Kan? Habis dia bukan BMF ke? Dia orang Melayu kita. Okey? Dia orang Melayu kita. Orang Islam kita. Dia bayar zakat. Okey? Bila kita kaya, saya kata bila kita kaya dengan platform yang diyakini ini, join percuma, tak perlu beli barang kalau tak ada keperluan. Dan apabila kita mula membeli, kita mula kumpul point, kita mula kumpul PV. Bila kita mula kumpul PV, maka kita barulah ada peluang untuk bina bisnes kita. Okey, hari ni saya nak bagi clear habis ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jangan kita ada lagi salah sangka selepas ni, sebab saya kesian kepada mereka yang mengadu macam-macam tentang tomahan-tomahan yang tidak berasas dan sebagainya. Jadi saya bagi clear tuan-tuan dan puan-puan, tak berganjak lebih kurang 2,000 lebih orang. Alhamdulillah, makna tuan-tuan dan puan-puan orang yang benar-benar nak mendapat pencerahan. Kalau tidak ni kalau tak nak dapat pencerahan, dia dah cabut dah. Orang yang cabut tu kita tahulah niatnya apa, kan? Dia tak nak dengar betul-betul. Okey, baik. Jadi oleh sebab itu kita kena faham, Datuk Ramli. Terima kasih Intan. Datuk Ramli Abdul Rahman. Okey. Jadi oleh sebab itu kita kena faham, dalam atom ini ada orang Islam, ada orang Melayu. Pekerja pun ada Islam, malah pegawai yang sedang uruskan untuk dapat patuh syariah juga adalah orang Islam. Okey, jadi kita kena faham. Syarikat Produk Kesihatan, Penjagaan Peribadi, Kelengkapan Rumah dan Makanan Atomi Malaysia Sdn Bhd menyumbang 2,000 botol cecair pembasmi kuman, pelindung kulit dari matahari serta 1,000 biskut pelbagai rasa keluaran syarikat berkenaan kepada 10 agensi media terpilih termasuk TV Al-Hijrah. Pengurus Perhubungan Awam Muhammad Haizam Yahya berkata, sumbangan tersebut membabitkan kos keseluruhan sebanyak RM213,000. Menurutnya, inisiatif yang dilaksana menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR adalah bertepatan dengan nilai syarikat itu dalam mengamalkan budaya perkongsian kepada masyarakat selain menghargai peranan media dalam usaha menyebarkan maklumat memerangi pandemik COVID-19. Jadi kami berharap pada masa akan datang aktiviti-aktiviti ini akan masih lagi dapat diteruskan, bukan terhadap kepada petugas media, frontliners, tapi juga aktiviti CSR yang kami lakukan pada setiap bulan, termasuklah kepada pertubuhan bukan kerajaan, pusat jaga warga emas, kanak-kanak, pertubuhan orang bukan upaya, termasuklah orang pekak, pertubuhan sukan orang pekak dan sebagainya. Selain itu, Atomi Malaysia yang sudah bertapak di negara ini sejak 2016 secara kerap sudah melaksanakan pelbagai program CSR, antaranya di hospital kerajaan, rumah anak yatim dan pertubuhan orang kurang upaya. Dan untuk tahun ini, Atomi telah membelanjakan lebih RM300,000 bagi menyumbang barangan keperluan khas kepada mereka yang terjejas dan setakat ini RM1.6 juta bagi tujuan itu sejak 2016. Beliau ditemui berita Al-Hijrah selepas mengagihkan 200 botol cecair pembasmi kuman dan 100 pelindung matahari dan biskut kepada petugas TV Al-Hijrah pagi tadi. Radio Televisyen Malaysia RTM menjadi media penyiaran tempatan pertama menerima penghargaan dari Atomi Malaysia menerusi sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR mereka. Ia bagi menghargai petugas media sebagai antara barisan hadapan yang memainkan peranan penting dalam bantu mengekang penularan COVID-19. Sumbangan berbentuk set pembersih tangan, sunstick dan biskut yang berjumlah RM21,300 itu disampaikan Pengurus Besar Atomi Malaysia Siwon Kim kepada Timbalan Pengarah Seksyen Berita TV Muhammad Syahri Sarifan. The staff of the media
we believe that one part of the frontliner in this COVID pandemic situations. Those nurse, policemen, firefighters. Then also the media staff is a frontliner. So for the appreciations of this their service, we want to do some small donations. Sumbangan tersebut turut akan diberikan kepada 9 media penyiaran dan percetakan tempatan yang lain. Siwon sempat mengadakan lawatan sekitar Wisma Berita sambil mengagihkan sumbangan kepada kaki tangan bilik berita. 4,000 set pembersih tangan serta pencuci rambut dan badan diagihkan kepada 4 hospital. Bantuan bernilai kira-kira RM200,000 disumbangkan Atomi Malaysia kepada Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Shah Alam dan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Bantuan mula diagihkan sejak awal Mei lalu. Pengagihan bantuan tersebut antara cara Atomi Malaysia menzahirkan penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan. Syarikat itu turut merancang mengagihkan lebih banyak bantuan kepada petugas Barisan Hadapan termasuk petugas keselamatan yang komited menjalankan tugas bagi mengekang penularan COVID-19 di negara ini.